معين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini. Sambungan tafsir surah An-Nur, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya sayangi saf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Sniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita, maratan kita hari ini dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Pak Rosniyati selaku Presiden Gemenur Iman dan seluruh para EJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, dan kita masih lagi berada pada surah An-Nur, sambungan muka surat 125. Muka surat 125. Baris yang ke-10 daripada bawah. Baik, yang ada kitab tengok muka surat 125. Baris yang ke-10 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung ayat ni. Ayat ni masih lagi tak habis lagi yang lepas berkenaan dengan sumpah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada sepupunya, iaitulah Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Kerana Mistah bin Usasah ini di antara mereka yang terlibat dalam hadis Al-Ifki, yang terlibat dalam menyebarkan fitnah
terhadap anak Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sedangkan Mistah bin Usasah ini merupakan sahabat Nabi dan juga merupakan ahli Badar, Muhajirin, bahkan sepupu Sayyidina Abu Bakar, dan pada waktu yang sama seorang yang miskin yang seringkalilah yang sentiasa dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Boleh kata kira Abu Bakar lah yang menanggung kehidupan Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Tetapi malangnya Mistah bin Usasah ni dia terpedaya dengan fitnah orang-orang munafik. Ni daripada kisah ni kita ambil iktibar, maknanya bahayanya fitnah ciptaan orang munafik ni sampai menyebabkan boleh orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala yang terperangkap dan terpedaya dengan fitnah-fitnah mereka. Sebab itu berlakunya kisah macam ni, ini sebagai satu pedoman pada kita, petunjuk pada kita. Nak kata kita memang beriman pada Allah, tak nafi. Kita beriman pada Allah Ta'ala, kita taat pada Allah Ta'ala, dan kita ni hamba Allah yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan daripada Allah. Tetapi pada waktu yang sama kita kena ingat selalu yang mana musuh kita orang beriman ni, ramai musuh kita ni, dan musuh kita ni mereka tidak mendiamkan diri. Mereka tidak mendiamkan diri, bahkan mereka akan sentiasa cuba ganggu kita, cuba kacau kita, cuba nak merosakkan kita. Jadi antaranya golongan munafik lah. Jadi orang munafik ni dia akan buat macam-macam kaedah nak merosakkan kita, nak pecah belahkan kita. Mereka tak suka melihat kesatuan umat Islam yang beriman pada Allah. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebabkan mereka tak suka tengok tu orang Islam bersatu, orang Islam kuat, jadi mereka akan atur macam-macam strategi untuk pecah belahkan umat Islam dan untuk pecah belah, untuk menjatuhkan maruah manusia yang beriman pada Allah. Jadi antaranya mereka mengadakan fitnah. Mereka akan mencipta fitnah, mereka akan membina fitnah, mereka akan menimbulkan persepsi yang nampak betul, yang nampak cantik, yang nampak macam berfakta, dan kemudian mereka ni akan sebarkan kepada orang yang beriman pada Allah. Jadi menyebabkan ada orang yang beriman, walaupun sudah beriman, tetapi masih lagi mereka ni terpedaya. Itu dia. Masih lagi mereka percaya dan mereka telah diperdaya oleh orang-orang munafik. Sebab itu orang beriman, kita beriman, sungguh kena beriman. Pada waktu yang sama, kena senantiasa berilmu, senantiasa bijak, dan senantiasa kita berada di kalangan manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Dan pada waktu yang sama, kena sentiasa berdoalah pada Allah supaya Allah lindung kita daripada fitnah-fitnah jahat, daripada musuh-musuh Allah ini. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, disebabkan Mistah bin Usasah ini, dia percaya, dia sebarkan fitnah tersebut, maka menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq yang sepupu dia, bahkan Abu Bakar ni yang bantu dia selama ni, rasa amat berkecil hati. Diibaratkan seperti ditikam belakang, maknanya macam dikhianati lah. Tu patutnya sebagai family tengah-tengah kena fitnah macam dengan kami, sama-sama kita membantu Sayyidatina Aisyah, sama-sama beri semangat pada Aisyah. Patut begitulah. Tapi apa yang berlaku? Mistah percaya pada fitnah itu, bahkan dia juga sebarkan fitnah tersebut untuk memburukkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menyebabkan Abu Bakar sangat kecil hati, sangat marah, sangat sedih. Jadi pasal itu dia bersumpah, dia kata dia tidak lagi mahu nak membantu Mistah bin Usasah. Cukuplah takat ni dia bantu, cukuplah takat ni diberi bantuan, cukup, enough. Dia kata begitu. Faham, enough. Kalau tak faham, what the shame lah. Jadi muslimin dan muslimat, maknanya dia kata begitulah. Jadi bila dia kata begitu, ada lagi sahabat-sahabat ni pun kata yang sama, sumpah juga. Sebab sahabat-sahabat ni
duk bantu juga sahabat miskin ni. Jadi sahabat-sahabat yang membantu ni pun sumpah juga tak nak bantu dah Mistah ni dan orang-orang yang menyebarkan hadis al-ifki itu. Jadi bila saja mereka bersumpah macam tu, Allah pun turun ayat yang kita baca ni. Ni kita lah hurai yang lepas kan. Jadi Allah kata jangan sumpah macam tu. Kata Allah, sebab kamu ni orang yang faham agama. Kamu ni Allah beri keluasan harta. Jadi kamu ni jangan bersumpah macam tu, jangan hentikan bantuan kamu kepada siapa? Pada 3 golongan. Ni kita sebutlah tadi yang lepas kan. Yang golongan yang pertama ialah golongan ulil qurbah, kaum kerabat kamu. Adik-beradik, saudara mara. Jangan berhenti kata Allah. Wal masakin, dan orang yang miskin, jangan berhenti kata Allah. Wal muhajirin fi sabilillah, dan mereka yang berhijrah di jalan Allah. Jangan berhenti. Orang yang berhijrah ni macam Mistah tadi lah, dia muhajirin. Dia ahli badar, dia berjihad. Orang macam ni jangan berhenti kita bagi bantuan. Walaupun dia dah tikam belakang kita, walaupun dia dah sakit hati kita, Allah kata jangan berhenti bagi bantuan kepada mereka. Jangan berhenti. Tu dia. Dan para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi Allah sebut pada ayat kita baca tadi, Allah kata, wal ya'fu wal yasfahu, yang bermaksud dan hendaklah maaf mereka itu. Dan ampun mereka itu daripada mereka itu akan yang demikian itu. Ini perintah Allah. Allah kata kita nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Bila orang yang kita percaya, bila orang sebagai keluarga kita yang hampir dengan kita, tiba-tiba dia mengkhianati kita. Tiba-tiba ditikam belakang kita. Sedangkan selama ni kitalah yang selalu bersama dengan dia, selalu bantu dia. Dan kita sentiasa ada dengan dia selama ini. Tiba-tiba ditikam belakang kita. Nak buat macam mana? Adakah kita kena boikot terus orang macam ni? Ataupun kita kena putus silaturahim terus? Macam tu ke? Jadi Allah kata bukan macam tu. Allah kata apa? Wal ya'fu wal yasfahu, yang bermaksud dan maafkanlah dan berlapang dadalah. Ni. Inilah petunjuk wahyu daripada Allah. Inilah perintah daripada Allah Ta'ala. Tu. Allah kata memang pedih, tak nafi. Bila orang yang kita sayang selama ni, kita bantu dia macam-macam, tiba-tiba tikam belakang kita, memang pedih. Tu. Siapa yang pernah kena macam tu? Angkat tangan, raise your hand, nak tengok sikit. Siapa yang pernah kena macam tu? Ada? Tak ada yang kena? Baguslah semua. Baik, itu. Jadi maknanya ada yang pernah kena? Ada yang kena. Jadi bila ada yang kena tu, kita rasa macam mana perasaan kita pada masa itu? Macam mana perasaan kita? Kita rasa sangat-sangat sedih. Muslimin dan muslimat, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tak nak tidur malam kan. Duk fikir pasal apa dia buat macam tu pada aku. Ya Allah, beratnya ujian ini. Selama ni aku bantu dia macam tu, macam ni, macam-macam aku buat. Kadang-kadang aku sanggup susah payah untuk bantu dia, ya Allah. Tapi kenapa dia buat macam ni pada aku? Itu dia. Jadi memang amat sedih, amat pedih. Tetapi Allah kata memang pedih, memang sedih. Tetapi Allah perintah pada kita, wal ya'fu wal yasfahu. Dan maafkanlah dan berlapang dadalah. Tu dia. Inilah perintah daripada Allah Ta'ala. Inilah yang jalan yang terbaik kita buat. Maknanya nak kata, nak mencapai ke tahap itu para muslimin dan muslimat, kita perlukan kesabaran yang cukup tinggi. Bukan kesabaran biasa ni. Kesabaran yang cukup tinggi. Tu dia. Apa tu? Tak pernah baca. Itu. Jadi muslimin dan muslimat, mana nak kata tadi, kita nak capai ke tahap itu, kena ada sifat kesabaran yang cukup tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah kata, wahai manusia yang beriman pada Allah, bersabarlah. Bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Tengok. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 200. Ayat ni saya ingat. Ayat ni pasal apa? Pasal dia ayat terakhir surah Ali Imran. Senang sikit. Pasal Ali Imran ni ada 200 ayat saja.
Jadi ayat terakhir, ayat 200, iaitu ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Pegang ayat ni. Ayat ni para muslimin dan muslimat, Allah nak kata orang yang beriman yang akan mendapat kejayaan. Siapa? Orang yang Orang yang sabar. Ha? Orang yang sabar. Ya, Allah sebut pada ayat ni 3. Orang yang beriman yang dapat kejayaan ni siapa? Yang pertama sekali kata Allah, isbiru wasabiru. Itu orang yang sabar dan dikuatkan kesabaran. 2 kali Allah sebut. Sabar dan kuatkan kesabaran. Bukan sabar biasa ni. Bukan sabar biasa. Sebab kalau sabar isbiru je, sabarlah kamu, cukup sekarang itu. Tapi Allah kata pada ayat ni, orang yang beriman yang mendapat kejayaan dunia akhirat ni, iaitu dia sabar dan dikuatkan kesabaran dia. Itu yang pertama. Yang kedua, warabitu. Dia sentiasa bersiap sedia. Bersiap sedia ni maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maknanya sentiasa bersiap sedia untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Walaupun pedih, walaupun perit. Macam Allah sebut tadi. Wal ya'fu wal yasfahu. Kena maafkan, kena berlapang dada. Pedih ni. Tapi ini perintah Allah. Jadi Allah kata sentiasa bersiap sedia. Kita terus bersiap sedia. Dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun berat bagi kita, walaupun susah bagi kita, walaupun perit bagi kita, kita teruskan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kata Allah, wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Bila kita laksanakan 3 ini kata Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kejayaan, kemenangan dunia akhirat. Itu syarat dia. Jadi maknanya muslimin dan muslimat kena banyak sabar. Sabar sungguh-sungguh. Kuatkan kesabaran. Itu yang kita ni sebagai orang Islam yang beriman. Kita sebut dah tadi. Yang pertama, menuntut ilmu jangan tinggal. Yang kedua, senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Duduk dalam jemaah orang beriman ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Minta Allah berikan kekuatan pada kita. Minta Allah berikan, orang kata, ketabahan pada hati kita. Minta pada Allah Ta'ala. Baik. 2 doa. 2 doa. Buka Quran kalau ada Quran. 2 doa. Yang pertama surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-250. Tengok pada ayat yang ke-250. Surah Al-Baqarah ayat 250. Baik, dalam ayat ni cerita pasal ni lah. Cerita pasal Tolut dan Jalut. Cerita panjang lah. Cuma dalam ayat ni ada doa. Doa. 250 tu ada doa. Ni doa ni dibaca oleh tentera Tolut yang beriman. Bila mereka dikepung oleh oleh tentera Jalut yang ramai, jadi mereka berdoa pada Allah. Itu doanya, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 250 surah Al-Baqarah. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami. Serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Itu dia. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita minta pada Allah, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, limpahkanlah, tuangkanlah kepada kami sifat sabar. Itu. Minta Allah beri kita kesabaran. Wasabit aqdamana. Dan ya Allah, kuatkan pendirian kami, ya Allah. Jangan kita goyang lah, jangan kita goyah lah, jangan. Jangan disebabkan dapat ujian macam tadi, orang cucuk tikam belakang kita, khianat kita, perdajal kita, kenakan kita, jangan kita down, jangan kita putus asa untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni berikan kita kekuatan, kuatkan pendirian kita. Tetapkan pendirian kita. Apa jadi pun kita kukuh. Itu dia. Marilah ujian sampai bergegah habis kita ni. Tapi kita tetap di atas tapak yang benar.
Tak larilah. Gitu. Kena cubalah. Doalah insya-Allah kan para muslimin dan muslimat kita yang beriman ni banyak ujian kita. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan minta Allah berikan kejayaan, pertolongan ke atas kita dalam menghadapi golongan yang kafir. Golongan yang kafir ni siapa? Antaranya setan lah. Setan kan duk cucuk kita. Setan duk cucuk tengok kau selama ni kau tolong dia, last sekali dia tikam belakang kau kan. Ini jahatnya orang ni. Setan duk cucuk. Tu. Engkau tak payah tolong lah dia, cukup lah. Kau makilah dia kuat-kuat. Setan nak cucuk macam tu. Para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Dari doa tadi kita baca. Okey, ni doa pertama. Yang kedua, ayat yang ke surah Al-A'raf pula. Tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni saya kena cari sikit. Saya sebab tak ingat. Ayat 126 kot Ustaz. Limpahkan. 126 Kau tak silap. 126 Ya. Cuba. yang ada saya Fir'aun tu. Dia berkaitan dengan limpahkan kesabaran pada kami kan. Betul. Okay. Cuma ayat-ayat ni saya tak pasti. Tak pasti berapa. Sebab ada saya baca satu kenyataan dari seorang ustaz tu. Ustaz tu dia mengkaji doa-doa dalam Quran. Dia kata sebab ada hadis Nabi SAW bila ada seorang sahabat tu berdoa, dia berdoa tu apa? Dia berdoa tu dia minta Allah berikan kesabaran dalam menghadapi kesusahan. Macam tu lebih kurang lah. Sebab saya tak sempat lagi nak buat kajian. Saya baca sekali limbah saja. Dalam hadis tu Nabi kata ada sahabat tu dia doa minta Allah berikan kesabaran dalam menghadapi kesusahan. Terus Nabi potong sahabat tu. Nabi kata apa? Nabi kata kau nak susah ke? Nabi tanya macam tu. Nabi kata kau nak susah ke? Begitu. Jadi ustaz tu kata, saya pun tengok nama ustaz tu apa. Dia tulis apa. Sebab sekali limbah jalan dekat Facebook kan. Saya baca sekejap lah. Jadi ustaz tu kata, dia kata maknanya ada setengah doa. Ada setengah doa ni kita kena baca tengok pada situasi kita. Tu maknanya kalau kita tak susah jangan baca doa tu. Lebih kurang itulah yang saya faham lah. Jadi antara yang dikata doa yang kena baca ikut situasi dah doa ni. Ayat 126 ni, surah Al-A'raf ni. Tu. Sebab doa ni para muslimin dan muslimat dibaca oleh ahli Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun yang mana mereka nak dibunuh oleh Fir'aun kan bila mereka beriman pada Allah, mereka masuk Islam ikut Nabi Musa. Jadi pada masa itu, masa mereka nak kena bunuh tu mereka berdoa macam ni. Mereka berdoa macam ni. Jadi ustaz tu kata doa ni baca ketika masa yang sesuai macam tu. Begitulah. Cuma bagi saya lah yang saya faham, doa ni boleh baca juga. Sebab kalau kita tengok masuk doa ni, masuk doanya macam mana, doa ni lebih kurang macam doa tadi Al-Baqarah tadi. Cuma ada sikit perubahan. Tengok ayat 126 surah Al-A'raf, iaitu doa yang berbunyi Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang bermaksud wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kurniakanlah kepada kami kesabaran, tuangkanlah pada kami kesabaran, dan ya Allah matikanlah kami dalam keadaan muslim. Itu dia. Dan ya Allah matikanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Tu jadi kalau ikut masuk doa ni bagi saya sesuai untuk dibaca ketika mana sekalipun. Sebab kita minta pada Allah, Allah berikan kesabaran, dan kita minta pada Allah matikan kita dalam keadaan Islam dan keadaan muslim. Begitu. Jadi mana nak amal boleh lah atas niat tadilah, niat kesabaran bila kita hadapi ujian tadi, limpahlah Allah berikan kita kesabaran, dan tiba masa mati nanti minta Allah matikan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Jadi para muslimin dan muslimah, itu antara doa lah yang boleh kita amalkan. Jadi maknanya kembali pada kitab kita, Allah Ta'ala memerintahkan supaya maafkan dan berlapang dada. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, sifat memaafkan ni satu sifat yang sangat besar, sangat terpuji. Kan? Sifat yang besar, sifat yang sangat terpuji. Baik, kita tengok pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran tentang sifat orang yang bertakwa.
Orang yang bertakwa. Cuba tengok ayat 34 surah Al-A'raf, surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Inilah sifat orang yang bertakwa, kata Allah. Ada 3 pada ayat ni. Yang pertama sekali kata Allah, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala ni, mereka menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Itu hebat tu. Senang pun memang boleh lah, susah pun boleh juga berinfak. Mana takat mana yang dimampu, takat mana yang diboleh, begitu. Yang kedua, menahan kemarahan. Wal kadhiminal ghaidha. Dia boleh menahan kemarahan. Ini sabarlah. Sabar. Menahan kemarahan kita. Kita memang ada sifat marah. Ada. Kita, macam Imam Ghazali kata, sifat marah, kita tak boleh buang. Setiap orang mesti ada sifat marah. Mesti ada. Kalau ada orang kata dia tak ada sifat marah, dia tak betul lah tu. Itu dia. Setiap orang ada sifat marah. Kena ada. Macam kita sekarang. Bila kata Israel menyerang Palestin, kena ada rasa marah. Tu, kena rasa marah. Sebab mereka menyerang umat Islam, saudara kita di Palestin. Lepas tu bila Hamas balas balik, jadi isu dunia pula. Bila Hamas balas secara mengejutkan, tak sangka puak-puak Israel ni, rupanya Hamas ada kekuatan macam tu. Itu yang kata, apa yang duta Palestin kata tu apa? Dia kata bila orang kafir dia hentam kata Hamas serang penduduk Israel. Kan dia kata apa? Dia kata kami dekat Palestin lebih 50 tahun, dia kata. Lebih 50 tahun orang-orang awam kami dibunuh oleh Israel. Ini dia kata baru 48 jam kena serang macam tu, kamu dah kecoh. Tu dia. Maknanya tu, mana marah lah. Marah macam ni boleh, kena ada. Tu. Takkan bila kena macam tu, tak marah lah kita ni. Kita bukan ada sifat marah. Marah ni tak boleh. Tu salah tu. Salah. Marah macam ni kena ada para muslimin dan muslimat. Bayangkan yang kena bunuh tu sahabat kita, saudara kita tu. Berpuluh tahun mereka ditindas. Jadi ni masa sekarang, inilah masanya mereka nak balas balik. Tu dia. Dengan kekuatan yang ada. Dan sekarang ni nak kata perang makin dahsyat ni. Saya baru tadi dapat daripada sahabat saya yang terlibat dengan NGO antarabangsa ni. Dia kata sekarang ni makin dahsyat peperangan ni dekat sana. Makin dahsyat. Makin dahsyat sampai yang kata mereka syarikat pada hantar kapal perang sebagainya. Jadi kita kena marah. Dan kita kena doa lah. Doakan supaya saudara kita di Palestin selamat, mereka berjaya, kuatkan pendirian mereka, berikan keteguhan pada hati mereka, Allah berikan pertolongan pada mereka, dan minta Allah hancurkan habis ni puak-puak Israel Yahudi laknatullah ni. Ni para muslimin dan muslimat. Marah macam ni kena ada. Tengok Nabi SAW dalam peristiwa sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, tengok macam mana Nabi marah macam mana. Bila saja Nabi dan orang Islam kan lebih kurang 1000 lebih nak pergi ke Mekah tu, nak buat ziarah dan umrah tu, kan pada masa itu dihalang kan. Dihalang. Jadi berlaku perundingan antara Islam dengan musyrikin. Berlaku perundingan. Tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi antara cerita pendeknya, maka antara perunding yang dihantar Nabi ke Mekah ialah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pergi ke Mekah untuk berunding. Duk berunding. Tiba-tiba Sayyidina Osman tak balik-balik. Nabi duk tunggu, orang Islam duk tunggu. Pasal apa Sayyidina Osman tak balik-balik ni? Berunding apa lama sangat ni? Tak balik-balik. Pelik sangat ni. Duk tengah tunggu berapa hari dah tak balik-balik. Tiba-tiba dapat berita. Berita kata apa? Berita kata Sayyidina Osman ditangkap dan dibunuh. Ya Allah. Dengar macam tu. Nabi bangunlah. Nabi bangun. Nabi kata apa? Demi Allah, kata Nabi. Demi Allah. Aku takkan berundur selagi mana aku tak perangi mereka semua. Tengok.
Itu Nabi marah tu. Pasal apa Nabi marah? Pasal undang-undang tak boleh macam tu. Sayyidina Osman perunding, mana boleh ditangkap? Kali dia apa-apakan, tiba-tiba Sayyidina Osman ditangkap. Lebih teruk dikatakan Sayyidina Osman dibunuh. Itu khabar angin lah. Tapi Sayyidina Osman ditangkap. Itu Nabi marah tu. Nabi marah. Dia kata, Nabi sebut, demi Allah aku takkan mengundur selagi mana aku tak perangi mereka habis-habisan. Tu Nabi marah. Jadi marah macam tu boleh. Yang tak boleh, kita sama-sama kita nak marah pasal dengan adik-beradik nak marah buat apa? Dengan kawan-kawan nak marah buat apa? Lagi mana mereka tak syirik, lagi mana mereka tak buat benda yang tak elok, tak payah marah lah. Tadi saya duk masa pagi tadi sebelum mari masuk kereta ni duk makan dekat tadilah satu meja dengan wakil Indonesia dengan wakil Kemboja kan. Duk sembang lah. Sembang dengan mereka, tanya Syekh Indonesia tu, tanya pasal kat Indonesia ni kan ada dua puak besar kan, iaitu Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Jadi dua puak ni besar lah, dia kata memang ni lah dua yang paling besar, dia kata sebagai dua ni sebagai tiang Indonesia, dia kata. Dua ni memang besar lah. Jadi tanyalah macam mana kan, dia kata macam-macam lah, dia kata memang ada berlaku, dia kata antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama ni memang kadang-kadang tu berlaku juga. Orang kata apa? Percanggahan. Sebab macam Muhammadiyah ni moden sikit. Kalau macam Nahdlatul Ulama ni tradisional sikit. Gitulah. Jadi kadang-kadang tu ada percanggahan lah berlaku tu. Sampai dia kata kalau dulu, kalau kita pergi semayang kat kampung-kampung, kalau orang tu pakai kain pelekat, semayang, ni tandanya orang ni Nahdlatul Ulama. Kalau orang tu pakai seluar, maknanya orang ni Muhammadiyah. Macam tu sekali. Jadi itu nak katalah. Jadi maknanya memang adalah orang kata percanggahan tu ada. Cuma dia kata kami tak sampailah tahap kami menerakakan orang, kata kau masuk neraka. Tak boleh. Kami tak sampai tahap tu. Dia kata kami ni macam mana pun saling menghormati. Selagi mana tak syirik, dia sebut selagi mana tak syirik, selagi mana tak kufur, selagi mana tak orang kata tak buat benda yang orang kata yang menghina Islam, selagi tu kami masih lagi dalam keadaan boleh berinteraksi, bertolak ansur. Maknanya saling tolong-menolong pun boleh lagi lah, tak ada masalah. Begitu. Itu contohlah nak kata kan, para muslimin dan muslimat. Nak kata mana kena kawal lah benda tu, jangan marah sangat kita ni. Jangan kadang kita orang Melayu, Islam dengan Islam pun duk marah sama-sama, tak payah. Apa pun kita perbezaan pendapat kita, ikhtilaf kita bainan nas di antara kita ni, ataupun kita pegangan politik kita apa saja, jangan sampai kita ke tahap kita bergaduh, marah sampai terputus hubungan persaudaraan, terputus hubungan kawan-kawan kan, sampai kita sampai kita menghina. Itu jangan. Itu jangan kita semua ada perangai kita kan. Kita semua ada stand kita. Kita semua ada. Tu. Kita punya pandangan kita sendiri. Tak apa, pegang benda tu. Tak apa. Tapi jangan sampai kita mengkondem orang, sampai kita marah orang tu, sampai kita hina, maki hamun, sampai kita duk kata macam-macam, itu tak boleh. Tu kena ingat. Jadi kata Allah, orang yang bertakwa ni, mereka menahan kemarahan. Dan yang ketiga kata Allah pada ayat ni, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ni, wal'afina 'anin nas, mereka memaafkan kesalahan orang. Ini kita sebut tadi. Orang bertakwa ni, mereka memaafkan kesalahan. Ni para muslimin dan muslimat, mereka bersedia memaafkan. Walaupun pedih tadi, walaupun sedih tadi, tapi mereka tetap memaafkan. Memaafkan dan berlapang dada. Itu. Kan kata Nabi SAW, Nabi kata orang yang kaya, yang sebenar-benar kaya, Nabi kata bukanlah orang yang banyak harta, tapi orang yang sebenar-benar kaya, kata Nabi SAW, itu orang yang kaya jiwanya. Yang kaya jiwa ni lah para muslimin dan muslimat yang ada sifat pemaaf, yang bersifat pemaaf, yang bersifat berlapang dada, yang sedia sama sekali anytime, bila-bila masa
Di mana-mana dia akan boleh memaafkan orang. Inilah orang yang kaya jiwa. Nabi kata orang yang sebenar-benar kaya di sisi Allah Ta'ala. Kita kena macam tu lah. Para muslimin dan muslimat kan, macam saya selalu memaafkan bila kuliah saya diambil masa saya kan. Contoh. Itu saya maafkan, insya-Allah. Baik, jadi muslimin dan muslimat, jadi maknanya nak kata itu contohlah mana kita ni sentiasa memaafkan, insya-Allah nah. Jadi tu. Jadi oleh kerana itu saya nak minta semua maafkan saya sebab saya kena henti sekarang. Saya kena berhenti sekarang, minta maaf. Sebab orang kata kita kena masuklah kot. Sebelum Sultan sampai, kita kena masuk dulu. Nanti. Dimaafkan Ustaz. Apa dia? Dimaafkan. Ya, Alhamdulillah, maafkanlah, insyaAllah. Jadi insyaAllah. Doakan kami Ustaz. Selamat jumpa Sultan. Ya, insyaAllah. Jadi kita sambung ayat-ayat yang sama lagi pada minggu depan lah, insyaAllah. Jadi cukup sekali itu. Jadi saya nak terus tangguhkan lah. Saya terus tangguhkan yang kita membaca kita baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nuqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junud wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.